Encik Akram Lezari dari kelas PTG. Saya nak bagi tahu tentang kuasa dan peranan Raja-Raja Melayu dalam perlembagaan sejarah dan masa depan negara. Daulat Tuanku, Daulat Tuanku, Daulat Tuanku, Daulat Tuanku. Hakikat sejarah yang kita tidak dapat dinafikan ialah Raja-Raja Melayu merupakan pencetus menjadi dasar kepada identiti tanah air kita. Perkara ini telah diambil perhatian dalam proses pengubalan perlembagaan dalam membentuk Malaysia sebagai sesebuah negara merdeka dan berdaulat, menerusi dua institusi raja-raja iaitu Majlis Raja-Raja yang di-Pertuan Agong Perlembagaan Persekutuan meletakkan Raja-Raja Melayu pada suatu yang tempat yang tinggi dan penting. Terdapat pelbagai peruntukan khusus mengenai Malaysia tentang Majlis Raja-Raja dan kuasa dan peranan yang tertentu, manakala yang di-Pertuan Agong pula diangkat sebagai ketua utama negara. Baginda sebahagian daripada badan perundangan atau parlimen. Baginda juga diletakkan oleh Perlembagaan Persekutuan dengan kuasa pelaksanaan dan kuasa eksekutif. Oleh itu, yang di-Pertuan Agong dipertanggungjawabkan untuk menjaga kepentingan bangsa lain. Kita tidak dapat banyak perbincangan mengenai perkara ini dan ada kalanya ia begitu hangat diperdebatkan, kebanyakan atas tujuan perolehan politik dalam melaksanakan tanggungjawab berkenaan. Perkara ini kita harus mengambil perhatian kepada peranan asas yang perlu dilaksanakan oleh raja, iaitu sebagai simbol perpaduan. Bagi menjamin kelangsungan tradisi institusi raja, sudah tentu perubahan perlu berlaku dalam institusi raja. Ini akan menjadikan kedudukan institusi tersebut selaras dengan tuntutan masa. Sikap tekun memajukan diri, berkongsi kekayaan dan membuat penegasan dalam beberapa perkara ada kalanya sangat diperlukan. Walaupun kedudukan institusi raja dalam perlembagaan dan sistem perundangan negara agak menyerlah, kita tidak boleh mengharapkan apa yang terpahat dalam undang-undang itu tidak terhakis. Ini kerana apa yang disebut mengenai perlembagaan ialah ia undang-undang organik yang boleh diubah serta bergantung dengan berpunca kepada tatarajah politik. Selain daripada itu, sistem monarki dan perlembagaan tidak patut dijadikan alasan menyekat sumbangan raja kepada negara, melonjakkan kredibiliti sebagai raja, mendekatkan diri dengan masalah rakyat serta meningkatkan taraf hidup rakyat adalah juga boleh diiktirafkan sebagai maksud tersirat dalam raja perlembagaan. Raja berperlembagaan bukan hanya merujuk sebagai maksud tersirat dalam perlembagaan. Raja berperlembagaan bukan hanya merujuk kepada raja yang bertindak mengikut nasihat jemaah menteri semata-mata hantar dalam hal yang begitu jelas bermotifkan politik. Raja berperlembagaan harus bijaksana memastikan konsep konstitusional adalah prinsip, semangat atau sistem kerajaan sesuai dengan perlembagaan bertulis. Definisi konstitusionalisme lain adalah kepatuhan kepada atau serba kasih sistem sedemikian atau prinsip-prinsip tersebut, terutamanya penyalahgunaan kuasa dilaksanakan sepenuhnya. Perkara utama yang diutarakan adalah kefahaman mengenai kedudukan Raja-Raja Melayu. Tidak menjadi lengkap jika tidak dihayati orang-orang Melayu, terutamanya dalam aspek kederijaan. Ada pandangan yang menggambarkan Raja-Raja Melayu bukan sahaja puncak kepada ketuanan Melayu, tetapi juga mempunyai ciri-ciri kerohanian atau bayangan Tuhan di muka bumi. Ringkasnya, hakikat sejarah bahawa Raja-Raja Melayu merupakan sumber kekuasaan sudah begitu sinonim dan falsafah masyarakat Melayu. Kekuasaan tersebut dihujahkan oleh sesetengah penulis sebagai suatu barisan yang dirujuk mengikut kehendak agama Islam. Walau apa jua pandangan atau kritikan terhadap pendapat ini, ia menunjukkan kedudukan yang begitu tinggi bagi dipadankan dengan status raja dalam masyarakat Melayu. Secara umumnya,
Kuat atau lemah seseorang raja menurut sejarah pentadbiran negara dilaksanakan dengan persetujuan baginda. Ini menunjukkan peranan raja begitu penting kepada pentadbiran, walaupun ada kalanya pernyataan seperti rules reign but no rule sentiasa kita dengar. Sebagaimana kita maklum, raja perlembagaan merujuk kepada sistem pentadbiran yang meletakkan raja-raja di bawah naungan nasihat kabinet, yang mana secara konvensional nasihat tersebut hendaklah dipatuhi sekiranya raja-raja Melayu bersedia untuk menerima sistem raja perlembagaan. Ini ia bermakna raja-raja Melayu tidak lagi mempunyai kuasa mutlak. Jika kita nilai daripada sejarah, amat tidak benar sekiranya dikatakan bahawa raja-raja Melayu terdahulu telah menggunakan kuasa mutlak. Bagi saya, isu ini amat menarik kerana kita dapat tahu isu-isu semasa dan masa depan raja-raja Melayu. Antaranya, isu raja perlembagaan. Kita sentiasa mendengar konsep ini ketika membincangkan kedudukan raja-raja Melayu di negara kita. Apa sebenarnya maksud raja berperlembagaan dalam konteks negara kita dan setakat manakah pula amalannya? Pada umumnya kita fahami bahawa raja perlembagaan bermaksud raja yang hendak bertindak atas nasihat jemaah menteri. Dalam konteks ini, raja berperlembagaan perlu disabitkan kepada raja yang mementingkan keadilan dan mengutamakan kepada raja dan negara. Oleh yang demikian, raja berperlembagaan tidak seharusnya menjadi benteng atau halangan kepada raja-raja Melayu untuk menegaskan pendapat dan kewibawaan sebaginda dalam perkara yang pada hemat baginda adalah bagi kepentingan negara. Sebagai contoh, perkara yang begitu menjadi perhatian kita sekarang ialah penyatuan umat Islam. Dalam hal ini, kebijaksanaan, kewibawaan dan ketegasan baginda sangat diperlukan bagi memastikan masalah perpecahan tidak akan memudaratkan negara. Akhir sekali, isu menarik dia adalah keistimewaan dan kepelbagaian bangsa lain dalam melaksanakan tanggungjawab berkenaan perkara ini. Kita harus mengambil perhatian kepada peranan asas yang perlu dilaksanakan oleh raja, iaitu sebagai simbol perpaduan. Institusi raja telah diterima sebagai simbol perpaduan ini tidak dipertikaikan lagi jika dilihat kepada pertukaran harfiah perlembagaan persetujuan. Peranan ini telah dimaktubkan dalam bentuk perincian dalam perlembagaan. Namun begitu, ia begitu tertanam dalam falsafah negara berbentuk atas perlembagaan, perbezaan dan kelainan, bukan sahaja perbezaan dan kelainan dari segi bangsa dan budaya, tetapi juga dari segi kedudukan ekonomi. Perbezaan dan kelainan tersebut secara nalurinya memerlukan satu mekanisme penyatuan supaya tiada satu merasa tersisih. Itulah juga matlamat dan hasrat pembentukan identiti di sebuah negara. Perkara ini hendaklah diletakkan sebagai keutamaan dalam menjamin bukan sahaja kelangsungan institusi raja, tetapi yang lebih penting kelangsungan Malaysia sebagai sesebuah negara yang aman dan maju. Isu yang dibangkitkan agak relevan kerana kita dapat menjamin kelangsungan tradisi institusi raja. Sudah tentu perubahan perlu berlaku dalam institusi raja. Ini akan menjadikan kedudukan institusi tersebut selaras dengan tuntutan masa. Selain itu, daripada sistem monarki dan perlembagaan tidak patut dijadikan alasan menyekat sumbangan raja kepada negara. Menunjukkan kredibiliti sebagai raja, mendekatkan diri dengan masalah rakyat serta meningkatkan taraf hidup rakyat adalah juga boleh ditakrifkan sebagai maksud tersirat dalam raja berperlembagaan dan raja berperlembagaan. Raja bukan hanya merujuk kepada raja yang bertindak mengikut nasihat jemaah menteri semata-mata. Dalam hal yang begitu jelas bermotifkan politik, raja berperlembagaan harus bijaksana memastikan konsep konstitusionalisme, terutamanya penyalahgunaan kuasa, dilaksana sepenuhnya. Saya bersetuju dengan mengenai kedudukan raja-raja Melayu tidak menjadi lengkap jika tidak dihayati falsafah hidup orang-orang Melayu.
Terutamanya dalam aspek kedirajaan, ada pandangan yang menggambarkan Raja-Raja Melayu bukan sahaja puncak kepada ketuanan Melayu, tetapi juga mempunyai ciri-ciri kerabanian atau bayangan Tuhan di muka bumi. Ringkasnya, hakikat sejarah bahawa Raja-Raja Melayu merupakan sumber kekuasaan sudah begitu sinonim dengan falsafah masyarakat Melayu. Kekuasaan tersebut dihujahkan oleh sesetengah penulis sebagai satu warisan yang dirujuk kepada kehendak agama Islam. Walau apa jua pandangan atau kritikan terhadap pendapat ini, ia merujuk kedudukan yang begitu tinggi bagi dipadankan dengan status raja-raja dalam masyarakat Melayu. Sebagaimana kita maklum, raja berperlembagaan merujuk kepada sistem pentadbiran yang meletakkan raja-raja di bawah naungan nasihat kabinet, yang mana secara konvensyen nasihat tersebut hendaklah dipatuhi sekiranya raja-raja Melayu bersedia untuk menerima sistem raja berperlembagaan ini. Ia bermakna raja-raja Melayu tidak lagi mempunyai kuasa mutlak. Jika kita lihat kenyataan sebegini dalam tulisan ahli-ahli sejarah, berat penemuan dan penegasan yang begitu bertentangan telah dapat disaksikan dalam penulisan dan kajian isu kuasa dan peranan raja-raja Melayu dalam perlembagaan sejarah dan masa depan. Artikel ini dapat mengubah masyarakat berfikir tentang perkara kuasa dan perlembagaan raja-raja Melayu terhadap negara. Selain itu, kita dapati banyak perbincangan mengenai perkara ini dan akan kalanya ia begitu hangat diperdebatkan di negara kita atas tujuan perolehan politik. Bukan sahaja perbezaan dan kelainan dari segi bangsa dan budaya, tetapi juga dari segi kedudukan ekonomi. Perbezaan dan keyakinan tersebut secara nalurinya memerlukan satu mekanisme penyatuan supaya tidak satu merasa tersisih. Itulah juga matlamat dan hasrat pembentukan identiti sesebuah negara. Ini bermaksud raja bukan hanya raja kepada suatu bangsa atau golongan dan puak tertentu sahaja. Baginda juga bukan raja kepada yang kaya atau yang miskin sahaja. Sebagai simbol penyatuan ini, implementasi dan pengukuhan oleh institusi raja mengenai perkara ini hendaklah diletakkan sebagai keutamaan dalam menjamin bukan sahaja kelangsungan institusi raja, tetapi yang lebih penting kelangsungan Malaysia sebagai sesebuah negara yang aman dan maju. Pengetahuan yang diperoleh daripada pendapatan tersebut adalah Malaysia salah satu negara di dunia yang masih mengamalkan sistem pemerintahan institutional king. Ini adalah warisan sistem politik yang masih kekal hingga ke hari ini. Institusi raja dan Malaysia adalah institusi tradisional yang telah wujud sebagai teras sistem pemerintahan dan pentadbiran kerajaan Melayu yang telah wujud selama berabad-abad. Institusi raja di negara ini telah mengalami evolusi dalam sistem raja mutlak, sistem raja institusi. Dalam sistem monarki mutlak, raja mempunyai kuasa mutlak dalam sikap pemerintahan dan pentadbiran negara, dibantu oleh pegawai yang dilantik. Terutama sebelum penjajahan Inggeris, raja adalah tunggak pusat semua kuasa dan arahan undang-undang raja juga membuat padat negara. Tapi walaupun ada parlimen dan mahkamah untuk memeriksa keseimbangan kerajaan, tetapi jika parlimen dikendalikan oleh wakil rakyat, kerajaan yang kuat maka tidak akan berjaya memeriksa keseimbangan antara kerajaan dan Perdana Menteri. Sejarah juga membuktikan bahawa mahkamah juga telah terdedah kepada pengaruh kuasa Perdana Menteri. Bahkan mahkamah juga menjadi penyebab tragedi seperti apa yang berlaku di Rawang dan pada tahun 1994. Permulaan pembunuhan etnik Tutsi oleh majoriti etnik Hutu ketika hakim mahkamah menuduh kumpulan etnik Tutsi membunuh Presiden Furcho Wonder yang mati akibat tembakan roket yang memukul helikopter yang terkena helikopter yang menaikinya. Oleh itu, institusi raja-raja di Malaysia penting untuk dipertahankan dan dipelihara sebagai pelindung kelangsungan identiti cara hidup dan budaya Raja Malaysia. Untuk memastikan kelangsungan untuk tradisi institusi raja, tentunya perubahan perlu dilakukan di institusi raja. Ini akan menjadikan kedudukan institusi sesuai dengan tuntutan zaman ketekunan
dalam memajukan diri berkongsi kekayaan dan membuat penegasan. Walaupun kedudukan institusi raja di institusi dan sistem perundangan negara tidak henti-henti, kita tidak boleh mengharapkan apa yang terukir dalam undang-undang organik yang dapat diubah dan bergantung dan berpunca-punca dari susunan politik. Selain itu, sistem beraja dan dilembagakan tidak boleh dijadikan alasan untuk menyekat sumbangan raja kepada negara. Kredibiliti sebagai raja mendekati masalah rakyat dan meningkatkan taraf hidup rakyat juga dapat ditafsirkan sebagai niat tersirat dalam raja. Institusi raja-raja yang dilembagakan tidak hanya merujuk kepada raja-raja yang bertindak menurut nasihat Kongregasi Menteri, semata-mata merujuk kepada raja-raja yang bertindak menurut nasihat Kongregasi Menteri. Dalam hal-hal yang jelas bermotifkan politik raja, institusi mesti bijak mengesahkan konsep tersebut. Konstitusionalisme, terutamanya penyalahgunaan kuasa, dilaksanakan sepenuhnya. Saya menggunakan ilmu pengetahuan ini untuk pada masa akan datang adalah untuk menjamin kelangsungan tradisi institusi raja. Sudah tentu perubahan perlu berlaku dalam institusi raja. Ini akan menjadikan kedudukan institusi tersebut selaras dengan selaras dan tuntutan masa. Sikap tekun memajukan diri berkongsi kekayaan dan membuat penegasan dalam beberapa perkara adalah sangat diperlukan. Walaupun kedudukan institusi raja dalam perlembagaan dan sistem perundangan negara agar menyerlah, kita tidak boleh mengharapkan apa yang terpahat dalam undang-undang itu tidak terhakis. Ini kerana apa yang disebut mengenai perlembagaan ialah undang-undang organik yang boleh diubah serta bergantung dan berpunca kepada tata rajah politik. Selain daripada itu, sistem monarki dan perlembagaan tidak patut dijadikan alasan sumbangan mereka kepada negara melonjakkan kredibiliti sebagai raja, mendekatkan diri dengan masalah rakyat serta meningkatkan taraf hidup rakyat adalah juga boleh ditakrifkan sebagai maksud tersirat dalam raja perlembagaan. Raja berperlembagaan bukan hanya merujuk kepada raja yang bertindak mengikut nasihat jemaah menteri semata-mata. Dalam hal yang begitu jelas bermotifkan politik, raja berperlembagaan harus bijaksana memastikan konsep konstitusionalisme, terutamanya penyalahgunaan kuasa, dilaksanakan sepenuhnya. Yes, memandangkan Malaysia mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Oleh itu saya ingin memberi idea untuk meningkatkan lagi sistem perlembagaan Malaysia. Seperti peranan yang di-Pertuan Agong adalah meluas, tetapi masa tertakluk kepada perlembagaan telah menyatakan dengan jelas bahawa kuasa secara teorinya di bawah kuasa ketua kerajaan dilaksanakan oleh atau dengan hasiat kabinet atau jemaah menteri yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri. Walau bagaimanapun, yang di-Pertuan Agong memiliki kuasa untuk memilih siapa sahaja yang dilantik sebagai Perdana Menteri. Yang berkhidmat pada seseorang itu telah mendapat dan tidak terikat pada kehendak Perdana Menteri yang sebelum itu. Sekiranya tiada parti yang memenangi untuk menjadi yang di-Pertuan Agong, bagaimanapun tidak mempunyai hak dan kuasa untuk menyingkirkan Perdana Menteri. Perdana Menteri yang di-Pertuan Agong boleh menolak atau menangguhkan permohonan untuk membubarkan parlimen. Bagi anda juga boleh membubarkan untuk menggantung parlimen, tetapi hanya boleh membubarkan parlimen atas undang-undang yang sedia ada, tetapi sekiranya tidak membuat keputusan secara automatik menjadi undang-undang selepas 30 hari dan pembentangan awalnya. Oleh itu, saya yakin dengan sistem ini akan dapat mengekalkan pemerintahan negara Malaysia dengan lebih aman damai. Rakyat pun akan berasa tenang dan selesa dengan sistem pemerintahan pemimpin yang sangat baik kepada rakyatnya. Penambahbaikan dalam kuasa dan peranan Raja-Raja Melayu dalam perlembagaan sejarah masa depan adalah raja-raja perlu lebih bijak untuk mengatur strategi dalam pemerintah sebuah negara. Sikap tekun memajukan diri berkongsi kekayaan dan membuat penegasan dalam
beberapa perkara ada kalanya sangat diperlukan walaupun kedudukan institusi raja dalam perlembagaan dan sistem perundangan negara agar menyelah. Kita tidak boleh mengharapkan apa yang terpahat dalam undang-undang itu tidak terhakis. Ini kerana apa yang disebut mengenai perlembagaan ialah undang-undang organik yang boleh diubah serta bergantung dan berpunca kepada tata rajah politik. Selain daripada itu, sistem monarki dan berperlembagaan tidak patut dijadikan alasan menyekat sumbangan raja kepada negara, menunjukkan kredibiliti sebagai raja, mendekatkan diri dengan masalah rakyat serta meningkatkan taraf hidup rakyat adalah juga boleh ditanam merujuk kepada raja yang bertindak mengikut nasihat jemaah menteri semata-mata harta dalam hal yang begitu jelas bermotifkan politik. Raja berperlembagaan harus bijaksana memastikan konsep konstitusionalisme terutamanya penyalahgunaan kuasa dilaksana sepenuhnya. Oleh itu, sebagai penutup saya berharap semua pihak dapat bekerjasama supaya matlamat yang digariskan dalam Awasan 2020 dapat dicapai untuk memantapkan negara kita ini. Sebagai natijahnya, kita perlu mengambil tenaga untuk merealisasikannya. Kerana orang tua-tua pernah berpesan, kalau tidak dipecahkan ruyung, mana nak dapat sagunya. Jadi, saya Muhammad Asif Akram Bezahari berharap kita bersama-sama menjaga negara Malaysia kini. Baik. Assalamualaikum daripada saya. Sekian, terima kasih.